Adapun istilah malaikat dalam bahasa Melayu biasanya berbentuk perkataan tunggal, seperti mana yang digunakan oleh para ulama. Dalam bahasa Arab, perkataan malaikat berasal daripada perkataan jamak, daripada perkataan malakun untuk malaikat dan alim untuk ulama. Ada ulama yang berpendapat bahawa perkataan malakun itu diambil daripada perkataan alaka dan malakah yang bermaksud mengutuskan, perutusan atau risalah. Malaikat adalah utusan-utusan daripada Allah yang memainkan pelbagai peranan. Ada pendapat lain yang mengatakan bahawa malakun itu diambil daripada perkataan al-aka yang bermaksud menyampaikan pengetahuan ataupun maklumat. Malaikat adalah makhluk yang menyampaikan pengetahuan daripada Allah. Semua maksud di atas dari segi bahasa. Dari segi Islam pula, malaikat ialah merupakan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang dijadikan daripada cahaya, lagi mulia dan terpelihara daripada maksiat. Mereka tidak berjantina, tidak bersuami atau isteri, tidak beribu atau berbapa dan tidak beranak. Mereka tidak tidur dan tidak makan serta tidak minum. Mereka mampu menjelma kepada rupa yang dikehendaki dengan izin Allah. Sebagai contoh, malaikat yang datang kepada kaum Lut yang menyerupai lelaki yang kacak. Malaikat itu dikatakan mempunyai sayap dan mampu terbang dengan laju sesuai dengan cahaya yang bergerak laju. Baiklah, di antara para malaikat yang wajib setiap orang Islam ketahui sebagai salah satu rukun iman adalah Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, Roket dan Atik. Asal-usul kejadian malaikat telah direkodkan dalam hadis yang pernah diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim oleh Aisyah yang dilaporkan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, iaitu malaikat dijadikan daripada cahaya, jin boleh dijadikan daripada lidah api, manakala kejadian Adam pula seperti apa yang disifatkan kepada saudara sekalian. Walau bagaimanapun, jenis, sifat dan hakikat tersebut tidak diterangkan secara lanjut dalam mana-mana sumber yang lain. Malaikat pula dijadikan dalam keadaan bersayap sama ada 2, 3 ataupun lebih. Kejadian malaikat juga dilengkapi dengan rupa yang cantik. Walaupun begitu, setiap malaikat tidak mempunyai kejadian dan kedudukan yang sama. Setiap malaikat mempunyai keistimewaan, tugas dan kedudukan yang berbeza bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kejadian istimewa malaikat juga menjadikan malaikat sebagai makhluk yang tidak bernafsu. Maka, malaikat tidak akan makan, minum dan bosan yang sentiasa mengabdikan diri kepada Allah. Malaikat juga tidak berjantina, iaitu bukan dari kalangan lelaki maupun perempuan juga beranak pinak. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang sifat-sifat malaikat. Antara sifat malaikat yang pertama ialah mempunyai 2, 3 dan 4 sayap seperti yang dinaskan dalam Al-Quran. Hal ini terbukti dalam surah Fatir ayat pertama yang bermaksud, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk menguruskan berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3 dan 4. Selain itu, sifat malaikat yang kedua ialah penuh pengabdian sebagai hamba Allah dan bukannya sebagai anak Allah, serta bukan juga yang setanding dengan Allah. Allah menciptakan malaikat sebagai perantaraan yang menghubungkan antara makhluk dengan Allah. Para malaikat adalah makhluk yang berakal, mempunyai inteligensi dan hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Kemuliaan malaikat ini tentunya sejalan dengan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus sebagai makhluk Allah yang tidak pernah terputus dalam bertasbih dan memuji kebesarannya, para malaikat ini tidak pernah berhenti bertasbih kepada Allah tanpa merasa jemu dan bosan. Sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, surah Fussilat ayat 38 yang bermaksud, maka mereka malaikat yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu. Di samping itu, malaikat merupakan makhluk yang tidak pernah derhaka kepada Allah. Mereka sentiasa terikat dengan perintah Allah dan tidak akan terlanjur melakukan tegahannya. Al-Quran menjelaskan bahawa malaikat adalah hamba Allah yang mulia,
tidak pernah durhaka, tidak pernah maksiat dan tidak pernah menentang Allah. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 26 hingga 27 yang bermaksud, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil, yakni mempunyai anak. Maha suci Allah, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Akhir sekali, malaikat merupakan makhluk yang diciptakan daripada cahaya. Menurut Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahan penciptaan malaikat yang berasal dari cahaya. Hadis tersebut bermaksud, malaikat itu diciptakan daripada cahaya. Jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Walaupun mereka diciptakan daripada cahaya yang tidak dapat dilihat oleh mata, namun Allah telah memberi daya kuasa kepada mereka untuk berbentuk dan berupa dengan pelbagai bentuk kejadian yang dapat dilihat oleh mata. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini saya akan menerangkan tentang beberapa malaikat berserta tugasannya. Seperti kita ketahui, terdapat 10 malaikat yang menjadi utusan Allah. Malaikat ini mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing. Dan sebagai umat Islam juga, kita wajib beriman dengan rukun iman yang kedua, iaitu beriman kepada malaikat. Selain itu, dalam Al-Quran juga ada menjelaskan sebahagian nama-nama mereka. Maka, kita wajib beriman kepada malaikat melalui nama-nama tersebut. Malaikat pertama ialah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril merupakan ketua para malaikat yang mempunyai peranan dan tugas yang besar. Antara tugasnya ialah menyampaikan wahyu daripada Allah kepada para rasulnya dan kemudian disampaikan kepada umatnya di seluruh dunia. Selain itu, Malaikat Jibril juga yang menyampaikan Al-Quran secara mutawatir kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini dibuktikan berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Ghafir ayat 15 yang bermaksud, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, iaitu hari kiamat. Seterusnya ialah Malaikat Mikail. Tugas Malaikat Mikail tidak disebut jelas dalam Al-Quran, tetapi kita dapat mengetahuinya melalui hadis-hadis. Antara tugas utama malaikat ini ialah menurunkan hujan dan memberi rezeki kepada makhluk yang hidup di dunia. Dalilnya berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 98 yang bermaksud, barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Beriman kepada malaikat akan membantu kita mengenal keagungan, kekuatan dan kesempurnaan Allah Ta'ala. Hal ini kerana keindahan penciptaan makhluk itu merupakan salah satu tanda keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga telah menciptakan malaikat dari cahaya. Maka perkara ini akan membantu menambahkan lagi keyakinan dalam diri kita tentang kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam penciptaan makhluknya. Malaikat seterusnya ialah Malaikat Israel, iaitu Malaikat Maut. Tugasnya ialah mencabut nyawa semua makhluk yang hidup di dunia. Tidak ada satu makhluk pun yang terkecuali atau terhindar daripada Malaikat Israel, dan ketahuilah bahawa kematian seseorang itu tidak akan cepat atau lambat walaupun satu saat. Berdasarkan firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat 11 yang bermaksud, katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizah binti Abdullah, nombor metri 068448. Jadi hari ini saya ingin menceritakan tentang tugas-tugas malaikat. Jadi apakah tugas malaikat Malik? Tugas malaikat Malik ialah memberi rezeki kepada semua makhluk di dunia ini, termasuklah haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Maksudnya malaikat Malik ni lah malaikat yang menurunkan rezeki kepada kita kat muka bumi ni, dan juga haiwan dan tumbuh-tumbuhan.
Tugas malaikat Malik juga ialah menurunkan hujan daripada langit dan menyuburkan tanam-tanaman di muka bumi ini. Sebab itulah malaikat Malik dapat mengetahui setiap titisan air hujan yang jatuh di bumi ini. Sebab rupa-rupanya malaikat Malik lah yang menurunkan hujan. Jadi setiap jumlah titisan tu malaikat Malik tahu. Mungkin hari tu dia jatuh 100 juta titisan ke, malaikat Malik tahu. Tapi kita sebagai manusia, kita tak tahu nak kira macam mana kan. Betapa hebatnya malaikat Malik. Dan segala apa yang tumbuh kat muka bumi ni pun malaikat Malik tahu. Contohnya tiba-tiba ada tumbuh pokok yang pelik, jadi malaikat Malik tahu nama dia apa, kenapa dia tumbuh kat situ, sebab apa, sebab semuanya. Sebab dia berkuasa tentang benda tu. Sebab Allah dah tugaskan dia untuk berkuasa tentang benda tu. Jadi dialah yang berkuasa untuk menyuburkan semua tanam-tanaman di muka bumi ini. Atas sebab dia, Allah telah mengarahkan dia untuk menjadikan tumbuh-tumbuhan dekat bumi ni subur. Sebab ni hujan turun. Keberadaan malaikat Malik terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 95 yang bermaksud barang sesiapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Maksudnya kat sini, barang siapa yang memusuhi Allah, maknanya dia seperti memusuhi malaikat-malaikat, rasul-rasul, Jibril dan Mikail. Maka sesungguhnya musuh Allah itu ialah orang-orang kafir. Seterusnya, apakah tugas malaikat Ridwan? Tugas malaikat Ridwan ialah menjaga dan mengawasi sekitar syurga. Orang yang masuk, orang yang keluar, semua malaikat Ridwan tahu. Malaikat Ridwan mempunyai sifat yang sangat lembut, peramah dan baik hati. Setiap orang yang melangkah masuk ke syurga akan disapa dan disambut oleh malaikat Ridwan dan diiringi masuk ke dalam syurga. Jadinya setiap orang yang nak masuk ke dalam syurga, dia akan jumpa malaikat Ridwan, dan malaikat Ridwan akan menyapa dengan, sebabnya sifat malaikat Ridwan dia sangat peramah, sangat lembut hati. Sebab dia kan penjaga syurga. Penjaga syurga mestilah dia jaga orang yang baik-baik, mestilah semua tak nakal, tak ada. Jadi dia boleh jadi orang yang lembut, perhati dan baik hati. Seterusnya, apakah tugas malaikat Munkar dan Nakir? Yang kita tahu, malaikat Munkar dan Nakir ni ditugaskan untuk menanyakan soalan dalam kubur. Selepas orang dah balik kan, dah tanam orang meninggal tu, malaikat Munkar dan Nakir akan soal dia orang tentang keimanan, siapa Tuhan mereka, macam tu. Malaikat Munkar dan Nakir ini hanya bertanyakan kepada orang yang dah mati. Selepas dia masuk dalam kubur tu. Kalau orang yang tak mati, dia tak tanya lagi. Okey. Lepas tu, warna malaikat Munkar dan Nakir ni adalah hitam ke biru-biruan. Dan dia akan mendatangi orang yang telah meninggal bila orang kat kubur tu telah balik daripada melihat orang meninggal. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mayit telah dikuburkan atau jika salah seorang kalian dikuburkan, maka ada dua malaikat yang mendatanginya. Yang keduanya hitam kebiruan warnanya, diberi nama Munkar, dan yang lainnya diberi nama Nakir. Jadi di sini kita dapat tahulah bahawa ada satu hadis yang mengatakan bahawa warna Munkar dan Nakir itu hitam kebiru-biruan. Malaikat Munkar mempunyai sok tubuh yang sangat menyeramkan, gerun. Setiap orang yang melihatnya akan merasa sangat takut. Rupa-rupa sebabnya malaikat Munkar ni akan menyoal orang yang berbuat salah di muka bumi ini. Sebab itu dia kena seram. Dia sangat-sangat menyeramkan. Setiap orang yang tengok tu memang dia akan takut, memang takut sangat-sangat. Tapi sebaliknya, malaikat Nakir ialah bersifat sangat lembut. Setiap orang yang melihatnya akan merasa tenang dan tak rasa takut. Sebab orang yang tengok malaikat Nakir ni adalah orang yang baik, orang yang buat amal soleh. Orang yang akan tengok malaikat Munkar ni adalah orang yang jahat, orang yang selalu tak buat perintah Allah. Munkar dan Nakir ini mempunyai mata seperti cairan tembaga dan taringnya seperti tanduk lembu yang tajam, dan suaranya seperti gurun. Sebab itulah kenapa Allah jadikan mereka ini suara yang kuat. Sebab
nak bagi orang takut bila malaikat munkar dan nakir tanya, dia mesti kena jawab betul-betul, dia tak boleh tipu. Macam tu. Jadi setakat itu je lah tugas saya menerangkan tentang 4 malaikat, iaitu malaikat Malik, malaikat Ridwan, malaikat Munkar dan Nakir. Sekian, kita pergi kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang 3 malaikat, iaitu malaikat Israfil, malaikat Raqib dan malaikat Atid. Baik, yang pertama, malaikat Israfil. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, maka Dia ciptakan sangkakala. Sangkakala itu mempunyai lubang dan diberikan Allah Ta'ala kepada Israfil alaihissalam. Sedangkan dia meletakkannya pada mulutnya. Matanya melihat pada arasy Allah, menunggu bila dia diperintahkan untuk meniupkannya, yakni meniup sangkakala tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya, apakah sangkakala itu ya Rasulullah? Nabi SAW pun menjawab, sangkakala itu seperti tanduk besar yang dijadikan dari cahaya. Demi Tuhan yang telah mengutus aku dengan benarnya sebagai seorang Nabi, besarnya setiap lubang pada sangkakala itu seluas langit dan bumi, dan sangkakala itu ditiupkan dengan 3 kali tiupan, iaitu tiupan yang mengejutkan, tiupan yang mematikan, dan tiupan yang membangkitkan. Allah Ta'ala menyuruh Israfil alaihissalam melakukan tiupan yang pertama. Dia pun meniupnya, dan terkejutlah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan ingatlah hari ditiup sangkakala. Lalu terkejutlah, gerun gementar makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah, dan kesemuanya akan datang kepadanya dengan keadaan tunduk patuh. Surah An-Naml ayat 87. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan Israfil alaihissalam meniupkan tiupan yang mematikan, yakni tiupan yang kedua. Maka dia pun meniupkannya, sehingga matilah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, kecuali malaikat Jibril, Mikail, Israfil, malaikat maut dan 8 malaikat pemikul arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman kepada Israfil, tiuplah sangkakala. Maka keluarlah roh bagaikan lebah memenuhi ruang antara langit dan bumi. Lalu mereka, yakni roh, masuk ke dalam tubuh mereka masing-masing. Makhluk itu iaitu jin dan manusia, selain malaikat, dibawa menuju ke padang mahsyar sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud, sesungguhnya hari pemutusan hukum itu adalah satu masa yang ditentukan, iaitu masa ditiup sangkakala. Lalu kamu bangkit hidup serta datang berpuak-puak ke padang mahsyar. Surah An-Naba ayat 17 dan 18. Seterusnya, malaikat Raqib dan Atid. Bagi setiap manusia, ada beberapa malaikat yang terus menjaga, mengawasi dan juga mencatat segala aktivitinya, baik aktiviti ketaatan maupun kemaksiatan kepada Allah. Mereka bertugas secara tetap maupun secara bergiliran, baik pada waktu pagi, petang, siang atau malam, selama 24 jam tanpa henti, sehinggalah membawa manusia pada hari kebangkitan, yakni pada hari kiamat, dan juga menjadi saksi di hadapan Allah kelak. Allah mengamanahkan malaikat Raqib dan Atid untuk mencatat amal perbuatan manusia. Malaikat Raqib bertugas untuk mencatat perbuatan baik manusia, manakala malaikat Atid pula bertugas mencatat perbuatan buruk manusia. Bukti menunjukkan keberadaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, iaitu ketika 2 orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan
dan yang lain duduk di sebelah kiri. Maka apa yang kita dapat di sini ialah keberadaan malaikat raqib dan atid selain untuk mencatat amalan umat manusia juga sebagai pengingat. Apabila kita ingin melakukan sesuatu hal yang buruk namun tiba-tiba terhenti kerana merasa ada bisikan, hal ini dipercayai sebagai cara Allah Subhanahu Wa Taala menjaga hamba-Nya melalui perantaraan malaikat. Beriman kepada malaikat yang ajmal ialah percaya akan wujudnya malaikat yang lain selain daripada 10 malaikat yang wajib kita ketahui, dan wujudnya beberapa malaikat lain yang tidak diketahui berapa bilangannya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara malaikat yang wajib diketahui secara ajmal ialah malaikat pemegang atau penanggung arash, iaitu 4 malaikat. Dan pada hari akhirat akan ditambah sebanyak 4 lagi, lalu menjadikannya 8 malaikat penanggung arash. Malaikat selain daripada 10 yang wajib kita ketahui ialah yang pertama, malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ialah malaikat penyeksa di dalam neraka yang banyak bilangannya sehingga ada riwayat yang menyebut bilangan mereka sehingga 70,000. Yang kedua, Hamalatul Arsh. 4 malaikat penanggung arash. Pada hari kiamat, jumlahnya akan ditambah menjadi 4 lagi dan semuanya adalah 8 malaikat. Yang ketiga adalah malaikat rahmat, iaitu malaikat yang bertugas mendoakan keampunan dan menjemput roh orang beriman ketika ajalnya tiba. Seterusnya, malaikat kiraman katibin, iaitu malaikat pencatat amal baik dan buruk. Dan yang terakhir adalah malaikat Harut dan Marut, iaitu malaikat yang mengajar sihir kepada manusia untuk melawan sihir jahat dan berpesan supaya tidak menjadi kafir kepada yang belajar sihir ini dan mengajar manusia akan kebaikan. Seterusnya, dalam Islam, beriman kepada malaikat adalah salah satu rukun iman. Beriman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan hati bahawa malaikat Allah benar-benar wujud. Malaikat bersifat ghaib tidak dapat dilihat oleh mata kasar, tetapi dapat diketahui dan difahami secara majaz, iaitu metafora, seperti adanya wahyu yang diterima oleh Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul menerima wahyu melalui perantara malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Afaf Zahin binti Wan Abdul Hadi, nombor metrik 067620. Di dalam pembentangan ini, saya akan membentangkan tugas dan kewajipan para malaikat. Antara tugas dan kewajipan para malaikat ialah yang pertama, menyampaikan kalamullah dan hukum-hukumnya ataupun syariatnya kepada para rasul seperti firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 183 dan 184 yang bermaksud Al-Quran dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin iaitu Jibril AS ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Dan malaikat yang ditugaskan dalam kewajipan ini adalah malaikat Jibril AS. Seperti mana yang kita tahu di dalam kisah penerimaan wahyu yang pertama, malaikat Jibril telah datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menurunkan wahyu pertama kepada baginda Muhammad SAW. Tugas yang kedua adalah menanggung arash. Arash di sini bermaksud singgasana Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tidak ketahui hakikatnya, termasuklah makhluk dan juga perkara-perkara gaib yang diberitahu kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas ini jelas disebut dalam firman Allah dalam surah Al-Haqqah ayat 17 yang bermaksud dan para malaikat berada di penjuru langit, dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arash Tuhanmu di atas kepala mereka. Seterusnya adalah mengawal syurga dan melayani para penghuninya. Malaikat yang melaksanakan tugas ini adalah Al-Hazanah, dan yang keempat adalah mengawal api neraka dan menguruskan para penghuninya.
Al-Quran telah menamakan malaikat yang menjalankan tugas ini dengan nama Al-Zabaniyah, dan bilangannya telah dinyatakan oleh Al-Quran sebanyak 19 malaikat. Ia dinamakan dengan Al-Zabaniyah kerana sosok tubuhnya yang sangat kejam terhadap orang-orang yang telah masuk ke dalam neraka. Dan Zabaniyah juga dipimpin oleh Malaikat Malik. Dalam firman Allah dalam surah Al-Alaq ayat 17 dan 18 yang bermaksud, biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya, kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, iaitu penyiksa bagi orang-orang yang berdosa. Dan yang kelima adalah mengawasi segala amalan dan tindakan setiap manusia yang mukallaf dan mencatatnya di dalam buku amalan. Allah SWT telah melantik malaikat Raqib dan Atid untuk tugas ini. Raqib di sebelah kanan dan Atid pula di sebelah kiri. Setiap malaikat ini akan menulis segala amal kebaikan dan juga kejahatan yang dilakukan oleh setiap mukallaf. Dan yang keenam adalah menjaga dan memelihara manusia sepanjang perjalanan hidupnya dan juga dalam setiap urusan yang dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu Wa Taala telah menamakan malaikat ini dengan nama Al-Hafazah ataupun Al-Mu'aqibat. Hal ini telah dinyatakan dalam firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang bermaksud, bagi manusia ada para malaikat yang selalu mengikutinya secara bergilir-gilir di depan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada kesimpulan. Apa yang dapat disimpulkan daripada pembahasan rakan-rakan saya tadi adalah malaikat ni diciptakan daripada cahaya dan mereka semua memiliki tugasnya yang masing-masing. Malaikat juga boleh menyerupai manusia, tapi mereka tidak ada jantina seperti kita manusia dan seperti jin. Jin dan manusia ada jantina, lelaki dan perempuan, tapi malaikat tidak ada. Seterusnya, malaikat Allah ciptakan mereka, ada yang memiliki satu sayap, ada yang memiliki dua sayap, ada juga yang memiliki 3, 4, dan Allah menciptakan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Satu sayapnya itu seluas langit dan bumi. Allahu Akbar. Sungguh hebat ciptaan Allah. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.